BN harus kembali berkuasa di seluruh negara, bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahan fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bahwa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Kejayaan bakal menjelma. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara, bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahan fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bahwa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Kejayaan bakal menjelma. Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga, kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara, bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua. Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga, kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara, bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahan fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bahwa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Kejayaan bakal menjelma. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara, bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahan fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bahwa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Jadi malam ni bersama-sama saya lagi Fidah Yusof dalam Bicara Nasional.
dari Komunikasi Barisan Nasional di Kuala Lumpur. Baik, saudara dan saudari, hari ini kita bertemu lagi dan bersama-sama saya jauh kita bawakan daripada utara Encik Noran Zamini bin Jamaluddin, Naib Ketua UMNO bahagian pokok SNA. Apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah. Jauh datang tu. Jauh. Alhamdulillah, daripada Kedah. Daripada Kedah. Jadi banyak kita nak kupas mengenai banyak sangat isu kat Kedah ni. MB cair gaduh lah, apalah, macam-macam. Jadi hari ni kita akan pergi satu persatu. Apa yang berlaku kat Kedah sebenarnya. Dan bagaimana hari ni politik di Kedah sendiri kita akan lihat. Jadi tanpa melengahkan masa, saya terus kepada soalan yang pertama. Penonton nak dengar. Jadi yang pertama, tadi kita dah sebut dah, Menteri Besar ni banyak cek gaduh dengan Pulau Pinang cek gaduh. Baru ni dia tak kira istana pun dia cek gaduh. Pasal bola je. Tak ada masalah pasal bola. Sportsmanship kita panggil sepatutnya. Tapi dia jadi isu dengan Menteri Besar Kedah. Jadi apa komen? Okey, pertama sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada BNCOM yang jemput saya mai pada petang ni. Saya sebenarnya sampai di KL subuh tadi kami bertolak lepas ada ceramah di Penang semalam, kawasan Datuk Seri Yaakob di Majlis Jabatan Tinggi Ketua Bahagian Penang. Habis program itu barulah kami bertolak mai ke sini dan sampai subuh. Pagi tadi terus program dengan Datuk Seri Mahathir Khalid, Menteri Pengguna Laut Penang. Jadi saya tak tidur lagi dah ni. Ini satu perjuangan yang terbaik. Dengan BNCOM ni pun dulu bos saya Datuk Abdul Nasrah. Jadi kita walaupun tidak tak cukup ke apa, kita datang juga perjuangan. Kita berbalik pada soalan adik tadi lah. Sebenarnya saya ingat seluruh rakyat Malaysia pun mengikuti perkembangan Kedah, memandangkan ada perkara-perkara yang berlaku di negeri Kedah yang kadang-kadang macam mencuit hati rakyat Malaysia keseluruhannya, terutama karakter-karakter terkini yang ditampilkan oleh Menteri Besar kami lah. Saya sebenarnya saya akan mengambil peluang ni, kebetulan malam ni kita ada buat rakaman dan disiarkan di seluruh Malaysia, boleh tengok. Saya secara peribadi lah sebagai rakyat negeri Kedah, walaupun saya rakyat negeri Kedah, tetapi saya nak mengambil kesempatan ini nak memohon maaf lah kepada, terutamanya kepada TMJ dan keseluruhan institusi Diraja Negeri Johor di atas apa yang berlaku, di atas apa yang telah kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Besar kami lah. Sebab dia macam ni, saya tengok Datuk Sanusi ni dia bukannya kan tak bagus sangat, cuma kadang-kadang saya nampak macam Datuk Seri Sanusi tak dapat membezakan antara beliau sebagai Sanusi dan beliau sebagai seorang Menteri Besar. Sebab kita kena tengok TMJ tu, selain daripada beliau yang dilihat sebagai TMJ, beliau juga adalah institusi raja dalam negara. Hukum Mahkota Johor. Kalaulah kita sebagai ketua negeri, kita sebagai Menteri Besar pun, kita memperlihatkan karakter macam tu, merendahkan institusi diraja dengan sembrono, apatah lagi rakyat di luar. Jadi kita seolah kita memberi satu contoh dan signal yang tak baik sebenarnya, yang negatif. Sebab itulah saya nak ambil kesempatan untuk mohon maaf kepada TMJ. Kami rakyat Kedah pun sebenarnya bukan sangat, kami turut tumpang rasa malu atas tindakan-tindakan itu. Jadi itulah keadaan terkini yang berlaku di negeri Kedah. Sebab itulah kalau adik tengok perkembangan terkini dengan especially bola sepak Kedah lah. Dulu kalau setiap kali malam tu nak ada pertandingan bola sepak Kedah nak lawan dengan mana-mana negeri, orang muda Kedah ni, kalau yang meraih kita, dia sanggup pergi meraih kita, malam ni nak beli tiket nak tengok bola. Sampai tahap macam tu. Dulu semangatnya macam tu. Kedah ni sebuah pasukan yang pernah dirundungi. Dia pernah menjadi delegasi. Rekod yang negeri lain tak boleh challenge lagi, double triple. Dia dapat 3 piala 2 tahun berturut-turut yang tidak pernah dibawa oleh pasukan lain. Kedah buat. Kedah pada satu ketika dia amat dirundungi dan disegani. Tapi dalam ni berbeza lah. Dulu bila kami nak malam ni ada game, semua budak-budak ada semangat. Tapi Law ni punya style sekarang ni, bila Kedah ada game malam ni, orang duduk tunggu dah apa pula untuk bisa nak beli dengan game ni. Jadi dia makna bola sepak tu jadi macam satu benda yang dah tak syok dah di Kedah ni. Sebab itulah kalau tengok lari penonton of course lah, kalau dulu ni paling kurang pun 5,000 lah kalau sikit.
sekarang anak saya 500 pun tak ada penonton di situ. Betul. So, itulah gambaran yang berlaku dalam negeri Kedah yang saya rasa insya-Allah lah saya harap anak-anak muda Kedah bersabar. InsyaAllah kalau ada perubahan untuk kepimpinan di negeri dalam pilihan raya yang akan datang, mungkin kita boleh perbaiki mana-mana sudut yang lemah yang telah memberi imej yang tak baik kepada negeri Kedah dan khususnya pasukan bola sepak negeri Kedah. Faham? Tadi dah lalang kita sebut soalan, jadi terkeluar sikit lah daripada ni. Tapi still related dengan soalan. Katakanlah hari ini Kedah ni sebagai sebuah kerajaan yang kita kejap parti ni, kejap parti ni. Adakah dengan kita boleh anggap Kedah ni antara negeri yang mungkin tak stabil lah? Sebab MB pun kata kalau boleh bagi sikit daripada UMNO. Adakah benda ni akan efek juga pada struktur pentadbiran sukan tu yang akhirnya akan efek juga dia punya kualiti sukan tu? Okey, Kedah ni kita tahu memang dia pernah diperintah oleh PAS satu ketika oleh Allahyarham Ustaz Azizan Abdul Razak. Dan selepas itu BN kembali mengambil alih kerajaan. So lately memang berlaku perubahan yang macam tu. Dia bukanlah satu negeri yang konsisten parti itu saja memerintah. Dia berpandukan kepada isu-isu yang berlaku sama ada di peringkat nasional ataupun di peringkat negeri yang mendorong kepada pengundi ketika itu untuk membuat keputusan. Dan tak mustahil, saya optimis dan saya melihat pilihan raya yang akan datang, saya yakin akan berlaku perubahan. Sebab pilihan raya 14 tu, itu pilihan raya yang boleh dikatakan best case scenario untuk PAS ketika tu. Untuk pembangkang ketika itu. Momen tu dah tak ada dah. Saya jangka momen tu sudah tak ada pada pihak UN ke-15. Rakyat Kedah percaya kepada tol percuma, rakyat Kedah percaya kepada hapusnya PTPTN, rakyat Kedah ada suri rumah yang percaya dicarumkan cable ST RM50. Jadi momen tu sudah tidak ada. Jadi terkini suasana senario politik di negeri Kedah ni, saya tengok berlaku kemerosotan kepada PAS. Kalau kita tengok di banyak-banyak cakap-cakap terkini, isu-isu terkini di peringkat negeri dan tempatan di setiap parlimen, dia sudah ada tanda-tanda yang rakyat Kedah akan memberi satu perubahan. Saya tak kata pengajaran kepada PAS, tetapi lebih kepada mereka nak kembalikan kestabilan di negeri Kedah tu. Kita dah tak mau politik yang kadang-kadang macam badut ni, kita tak maulah. Kadang-kadang, yalah saya bukan nak kata macam badut, tapi kita tak mahu orang cakap kita macam tu. Kita jangan buat karakter yang macam tu. Sebab orang bercakap berpandukan kepada karakter, tingkah laku kita, statement yang kita keluarkan. Jadi itu kadang-kadang, sebab tu saya tengok kalau pada prediction dan saya punya jangkaan, kali ini akan berlaku macam adik sebut tadi. Kedah mungkin akan bertukar tangan. Berpandukan kepada keadaan semasa. Kita tak maulah kita bercakap terlalu tinggi ataupun terlalu ambitious. Tetapi suasana terkini ini menjurus kepada bakal berlakunya perubahan di negeri Kedah. Baik. Faham? Jadi mungkin kita boleh lihat kejutan dalam pilihan raya kali ini. InsyaAllah. Baik. Sama ada perubahan itu membawa kepada kestabilan ataupun mungkin membiarkan Kedah dalam keadaan sekarang yang dalam keadaan kita boleh nampak ada ketidak profesional kat situ. Itu di tangan rakyat Kedah. Jadi kita berbalik kepada soalan. Jadi kita dah tutup bab sukan. Okey. Baru-baru saya rasa awal di waktu PRU ni masih lagi hangat, belum lagi bubar dan sebagainya. Tiba-tiba kita dapat berita rumah menteri besar disimbah cat. Siapa buat tu saya tak tahulah. Siapa nak tuduh siapa, silakan. Kita biarkan pihak bertanggungjawab yang siasat. Tapi kita nak tengok juga sebenarnya rumah MB dicat lah, macam-macam di politik kena serang lah. Adakah ni tanda, yang pertama mungkin tanda rakyat Kedah sendiri tak suka pada MB, ataupun kedua ni hanyalah polemik ataupun drama aja sebenarnya untuk raih simpati? Kes ni disiasat oleh pihak PDRM dalam siasatan polis. Jadi saya memang kita tak tahulah. Kita tak tahu apa cerita sebenar yang rumah MB boleh disimbah cat. Cuma yang pastinya dalam sejarah negeri Kedah ni, sejarah Merung Mahawangsa ni, belum pernah lagi lah rumah menteri besar dilakukan tindakan yang sedemikian. Satu benda yang kita tak pernah terfikir yang akan ada tindakan sebegitu. Kita tidak pasti apa
pihak manakah yang begitu tak dapat mengawal perasaan kemarahan dia sehingga dia buat tindakan yang sedemikian. Tetapi kita nak tuduh siapa buat pun tak boleh. Kita pun apa tujuan asal pun kita tak boleh kerana benda ni dalam siasatan pihak PDRM, pihak polis. Cumanya kita tengok, saya melihat kalau pada pandangan saya lah sebenarnya di ketika itu ada isu-isu yang panas berkaitan dengan masa tu tengah hot tentang kemerosotan skuad Kenari pasukan bola sepak negeri Kedah. Yang rakyat mula bercakap, anak muda mula bercakap oleh kerana Menteri Besar yang terlalu sibuk berpolitik dan segala sudut dilihat dipolitikkan, maka ada rungutan-rungutan yang sudah pun meledak di negeri Kedah. Seolah satu wave baru yang budak-budak yang umur 18, 19, 20 pun mula bersuara. Dan suara-suara itu suara-suara yang negatif yang tidak baik kepada kepimpinan PAS, khususnya kepada Datuk Seri Sanusi. Jadi kalaulah ada pihak yang mengatakan mungkin ini hanyalah satu, kita tak kata macam tu exactly tepat tuduhan, tapi mungkin boleh jadi cuba untuk alih perhatian. Bila kena macam tu, mungkinlah orang pun simpati sikit, dia ada simpati sikit apa buat macam tu. Ataupun orang daripada satu masalah besar, ledakan isu yang akan memberi kesan negatif kepada kepimpinan PAS itu, maka mungkin salah satu cara macam mana kita nak spin benda ni. Boleh jadi. So, buat benda ni supaya orang cerita pula hal-hal lain. Jadi tenggelamlah yang tadi ni. Orang cerita pula Simbah Cak. Tapi bab Simbah Cak ni of course lah kita pun tak tahu. Tapi saya tak setujulah. Kalau Simbah kita, yang ni clear, kita tidak bersetuju tindakan Simbah Cak tu. Kalaupun apa juga kelemahan di peringkat kerajaan negeri atau secara individu kepada Datuk Seri Sanusi itu sendiri, Simbah Cak ni kita tak setuju. Itu budaya, bukan budaya orang Kedah lah. Cuma yang kita heran, kenapa sampai begitu sekali. Sejarah negeri Kedah, benda ni tak pernah berlaku. Ini merupakan titik hitam lah bagi negeri Kedah. Jadi memang keadaan sekarang rakyat negeri Kedah sendiri memang ada isu terhadap directly kepada MB sendiri. Itulah dia sebab ada golongan yang suka dia, of course lah. Betul. Sebagai parti ni ada orang dia ada tidak. Suka, Tetapi kalau kita tengok secara keseluruhan dan berpandukan kepada sambutan rakyat negeri Kedah kepada aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh pihak kerajaan negeri itu, nampak macam ada kekecewaan di pihak rakyat. Jadi saya ingat itulah sesuatu harus dilakukan. Mungkin kesempatan pilihan raya kali ini memberi ruang kepada rakyat Kedah lah untuk memperbetulkan keadaan. Kalau berterusan macam ni kita pun tak seronok. Sebab negeri Kedah ni dia negeri pertanian. Negeri pertanian yang memerlukan suntikan daripada sektor lain untuk membantu ekonomi rakyat negeri Kedah, khususnya anak-anak muda ni. Betul. Ketika anak muda struggle, bercakap soal kekurangan peluang pekerjaan, kalaulah krisis ini terus berlaku di negeri Kedah, maknanya kerajaan negeri tak dapat memberi tumpuan untuk memberi fokus kepada pembangunan ekonomi di negeri Kedah. Betul, sangat betul. Saya pun setuju kepada tu. Jadi kalau kita lihat, kita dah sentuh tentang bagaimana pentadbiran MB ni sekaligus membawa efek ataupun kesan kepada negeri Kedah dan ekonomi. Dan hari ni kalau kita lihat, Kedah sering kali bertukar kerajaan. Kita dah sebut pun tadi. Kadang BN, kadang PAS. Itu sudah pasti kalau kita tengok siri-siri pilihan raya sebelum ni. Tapi keadaan ni, kalau kita tengok keadaan ekonomi Kedah ni, Kedah pernah pun mencatat di kategori bawah dalam pendapatan per kapita, KDNK dan sebagainya. Walaupun negeri Kedah adalah antara negeri yang agak besar. Jadi adakah ini memberikan kesan sebabkan flip-flop kerajaan ni? Yalah, sebab tu kalau kita tengok dari segi pentadbiran kerajaan, betapa pentingnya sebuah kerajaan yang mempunyai pengalaman dan mempunyai solusi, jalan penyelesaian kepada bagaimana cara untuk membangunkan ekonomi. Betul. Ataupun mengatasi masalah-masalah tertentu ketika krisis ekonomi. Betul. Sebab itu kita umum mengetahui bahawa kita baru melepasi satu fasa COVID-19 yang telah memberi kehancuran ekonomi, damage yang sangat dahsyat. Begitu juga Kedah. Kedah juga merasai tempias buruknya ekonomi ketika tu. Jadi fasa sekarang ialah macam mana kita nak memulihkan keadaan tu.
Untuk memulihkan keadaan ni, sebab itulah kita memerlukan kepada mereka yang mempunyai pengetahuan, kemahiran dan ilmu memulihkan ekonomi ni. Orang yang sesuai. Orang yang mempunyai pengalaman dan idea macam mana nak memulihkan keadaan. Sebab itulah kalau adik tengok baru-baru ni Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahathir Khalid melancarkan Rubber City. Rubber City di Padang Terap berhampiran dengan Durian Burung. Satu projek yang sedang diusahakan oleh Datuk Seri Mahathir Khalid untuk dibangunkan Rubber City, Bandaraya Getah. Ini salah satu solusi macam mana kita nak selesai. Sebab orang Kedah ni banyak di kalangan penoreh Getah juga. Golongan penoreh Getah banyak di negeri Kedah. Betul. Kedah ada 74,000 lebih pekebun kecil. 74,000 pekebun kecil. Maknanya jumlah yang agak besar. Orang kampung terlibat dengan penoreh Getah. Jadi, cara untuk kita atasi apabila China telah mengurangkan import getah asli di Malaysia akibat daripada kemenangan kerajaan PH nak balas dendam kepada BN kononnya, membatalkan semua perjanjian-perjanjian yang telah pun dimeterai antara kerajaan BN dan kerajaan China ketika itu. Dia nak cancel projek BN ni kerana mahukan BN. Dia tak tahu kata apa yang dia buat tu ada efek kepada orang kampung. Sebab apabila China mengalihkan import mereka kepada negeri lain, kita daripada tangga yang kedua turun ke tangga ke-8 sekarang. Jauh. Pilihan negara untuk orang import kita punya getah asli. Sebab itulah harga getah sekarang ni, makcik-makcik kampung-kampung yang menoreh ni, harga getah sekarang tu tak boleh dia jual dengan mahal. 1 kilo dalam RM2 lebih macam tu. Permintaan dia berkurang. Tak boleh touch. Masa diorang cancel projek ECRL tu, masih ada RM3.20. Kalau RM3 ni okey lagi harga getah di kampung. Tapi oleh kerana dia tidak fikir implikasi yang akan berlaku kepada rakyat akibat dendam, PH masa tu sembrono, dia batal banyak projek dengan China. Presiden China mengarahkan menterinya mengalihkan import kepada Indonesia, Thailand dan juga negara-negara lain. Jadi natijahnya kita terima. Begitu juga berlaku jiran pun lah. Ya, efek dia berlaku sebab Kedah ni antara negeri yang banyak pekebun kecil. Itu salah satu segmen, salah satu kita kata kluster penoreh Kedah. Banyak lagi hal-hal yang lain. Polisi-polisi PH buat dulu yang telah memberi kesan negatif kepada ekonomi rakyat negeri Kedah. So bila harga turun, orang kampung dia menoreh, harga getah susah. Dia pula menoreh pokok orang lain. Bayangkan kalau kita kata 1 kilo RM2. Dia dapat 10 kilo, dia dapat RM20. 20 kilo dia buat jual scrap tu dapat RM40. Dibahagikan kepada tuan, maknanya dia adalah income dalam RM20 lebih. Adik bayangkan kalau itulah income satu hari RM20 lebih. Dia beli sekampit beras pun dah habis duit dah tu. Duit dah habis dah. Jadi soal ekonomi ni dia tak boleh kita remeh-temehkan. Kita kena serius tangani ni. Untuk tangani benda ni pula, dia memerlukan satu barisan kepimpinan yang berpengalaman. Sebab itulah kalau kita tengok dalam Quran pun Tuhan sebut hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tuhan kata, adakah kamu melihat sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Orang ada pengalaman dengan orang tak ada pengalaman. Dia beza. Kesan dia berbeza. Bila you bagi kepada individu yang tidak ada solusi dan cara serta idea memulihkan ekonomi, rosak. Itu yang minum sesudu sawit tu. Sebab itulah dia keluar minum sesudu sawit kan. Zaman PH nak naikkan harga sawit, dia kata menggalakkan rakyat Malaysia beli yang kadar botol mahal sikit minyak tu, minum cari secamcar. Orang Kedah atas secamcar. Sedangkan bukan macam tu cara untuk naikkan kelapa sawit. Lupa tu. Masa tu kita ingat ada berlaku krisis. Tun M masa tu bergaduh dengan Narendra Modi, India. Ya. India tu antara negara tertinggi import sawit Malaysia. You pergi bergaduh dengan dia pula, jatuh sawit kita. Habis Tari Sakok suruh minum secamcar sehari. Itu bukan. Maknanya, kalau you bagi kepada orang yang salah, mudarat dia akan lebih. Betul. Sama macam di negeri Kedah. Di negeri Kedah, bila you bagi kepada orang yang, orang Kedah kata apa? Dia kelolo ikut dan, dia perongweh ikut dan. Tak boleh. Ni bahasa Kedah saya pakai ni. Dia perongweh ikut dan, kira nak marah, kira nak cari gaduh dengan orang. Kalau itulah karakter berterusan sepanjang tahun, masa mana dia nak serius melihat kepada pemulihan ekonomi rakyat negeri Kedah? Sebab dia tak ada idea. Mujuklah nasib baik Menteri Pembangunan Luar Bandar ni ada di Kedah, Datuk Seri Mahathir Khalid. Ahli Ketua Bahagian Padang Terap. Tok Dek kata tak apa, kita cuba bangunkan Rubber City. Sebab nanti kalau ada factory-factory yang memproses barangan melalui raw material kita tak perlu lagi bergantung kepada import negara luar. Mungkin permintaan domestik sudah mampu untuk naikkan sikit harga scrap, bantu ekonomi orang kampung. Itu baru salah satu contoh lah. Panjang dah tu pun. Banyak lagi hal-hal lain. Tapi itulah, kalau kita lihat menteri daripada Barisan Nasional dah pegang banyak portfolio. Ya. Yang Muhammad Mazhir Khalid pun
pernah memegang beberapa portfolio. Dan rakyat boleh melihat perbezaan ini. Sebenarnya dalam tempoh Setahun lebih. kerajaan PH, kerajaan PN, saya yakin rakyat boleh menilai antara menteri-menteri Barisan Nasional dengan menteri-menteri lain. Betul. Ada menteri itu yang bukanlah kita nak kata tak bagus daripada you gemuk kepada kurus itu cantik kan. Tapi janganlah sampai dalam pejabat pun duk make up bermulut merah lagi. Janganlah. Sedangkan rakyat struggle. Faham, Rakyat betul. tengah struggle, tengah sengsara ekonomi, you boleh masuk diri dalam majalah duk kira nak bagi ramping pinggang. Bagus ramping pinggang, tapi pada waktu yang betul. Pasal kita ada tanggungjawab yang lebih penting, fokus. Jadi saya tak mention siapa-siapa tu. Mana terasa lah. Terasa. Terasa lah. Okey. Mungkin kita boleh bagi clue. Mungkin ialah dah kurus tapi dia tembak tai unggas. Yalah. Tu pasti kan. banjir tu saya tak pasti. Dia tak boleh. Sebab itulah ada orang kata apa yang Barisan Nasional sibuk sangat nak buat pilihan raya ni. Memang kita kena buat pilihan raya. Sebab kalau kita tengok, Jokowi pernah sebut, dia ceramah pada awal tahun ini, tahun 2022 kepada rakyat Indonesia. Jokowi sebut tahun ini adalah tahun-tahun sukar. Dan tahun hadapan 2023 adalah tahun yang gelap. Daripada situ kita tengok betapa, bukan Jokowi seorang saja. Kalau kita tengok IMF memberi unjuran pun akan berlaku recession ekonomi. Kemelekatan ekonomi yang akan ketara pada awal tahun hadapan. So, bila kita dah predict jangka yang akan berlaku satu recession yang amat dahsyat ini kepada ekonomi dunia, maka kita sudah perlu membariskan barisan menteri-menteri dan pentadbiran negara yang betul-betul fit enough untuk hadapi benda ni. Kita tak boleh lagi menteri yang bermulut merah dalam pejabat dia kira nak bagi ranting kuih lagi. Kita Betul. tak boleh. Kerana kita perlu bariskan satu barisan kabinet yang betul-betul berpengalaman dan mereka mempunyai keupayaan, ability dan capability untuk menghadapi krisis ekonomi yang bakal berlaku pada tahun hadapan. So, kita nak cari daripada mana? Kecuali kalau kita terpaksa buat pilihan raya. Betul. Untuk memberi mandat semula kepada rakyat. Rakyat diberi peluang untuk memilih semula manakah pemimpin-pemimpin yang rakyat rasa inilah pemimpin yang boleh kami galaskan harapan untuk menghadapi cabaran ekonomi yang lebih dahsyat pada tahun hadapan. Ada orang kata, sibuk. Rafizi kata apa kalau musim banjir ni? Rafizi ni pun satu hal. Dia tuduh orang sibuk, kalut orang Kedah katakan, nak buat pilihan raya cepat. Tapi, orang lain tak ceramah lagi. Rafizi, dia dah start dah. Dia dah roadshow satu Malaysia tau. Naik atas Dia dah lori. start angkat bendera dah. Dia start angkat bendera dah. Ini kadang-kadang kita tak tahu siapa yang kalut sebenarnya. Betul. So, Itu kita perasan juga. Saya rasa majoriti rakyat dalam negara Malaysia, mereka sudah ada pilihan dalam PIU yang ke-15 ni. Betul. InsyaAllah pilihan mereka itu akan diterjemahkan. Baik. Betul. Kalau kita lihat saudara dan saudari, maknanya kata apa yang Encik Noran kata tadi, dia sekarang ni dah tak ada masa untuk alasan cakap, kita cubalah dulu kepimpinan ni. Dia tak boleh dah. Kita kena pilih betul-betul berdasarkan kualiti. Dalam masa satu penggal ni, Encik Noran dah kata tadi, kita dah ada 3 dah partition untuk kita banding tara kan. Tapi dalam masa setahun lebih ni, Barisan Nasional dah buktikan. Perkara pertama kita buat, kita nak pastikan kestabilan. Mana kata apa? Kita tahu dari dulu kestabilan ni lah yang bawa merdeka, selesaikan masalah, keluarkan daripada recession kita tahun 1999 dulu. Semuanya melibatkan kestabilan. Jadi, saudara dan saudari, kita dah cerita tentang keadaan ekonomi, bagaimana kestabilan. Itu bergantung sekali lagi kepada rakyat sendiri. Bagaimana nak memilih? Pilihan di tangan anda. Nak pilih yang dah pernah kencing kita ke? Yang pernah kurung kita ke? Ataupun yang bawa kebaikan kepada negara. Jadi, saudara-saudari, kita nak khususkan pula kepada kelompok anak muda, undi 18. Sebab kan pelaksanaan automatik undi 18 ni, dia membawa kepada perubahan yang sangat besar terhadap pengundi. Jadi, kita nak lihatlah hari ni, anak muda Kedah sendiri, ada yang banyak, saya kira ramai yang bekerja di luar. Kalau tak hari raya, takkan berpusu-pusu balik. Takkan jam. Lagipun tol tak dimasukkan lagi. PH tak buat, nak buat macam mana? Jadi, adakah hari ini dirasakan dengan keadaan kerajaan negeri sekarang, adakah mereka dah buat perkara-perkara yang mungkin dirasakan proaktif untuk anak muda untuk disediakan pekerjaan profesional ataupun berkemahiran tinggi ni? Okey, sebelum saya nak jawab soalan tu, saya bila sentuh pasal anak muda ni, baru ni saya tengok satu video yang tular. Video ni dilakonkan oleh Hanayo, ahli parlimen DAP, dan juga Syed Saddiq. Syed Saddiq daripada Parti Muda.
Dia video tu menunjukkan mereka begitu prihatin kepada setiap golongan anak muda. Peminat-peminat BTS, ada golongan-golongan yang suka ni. Seolah-olah mereka sangat prihatin dan mengambil berat tentang anak muda. So saya nak pesan ni kebetulan kepada anak-anak muda di luar. Kalau mereka bercakap, seolah mereka lah yang paling prihatin kepada anak muda. Golongan bujang ni khususnya. Tapi masa pemerintah tak ada apa pun. Tapi dalam sejarah, zaman BN perintah ada bantuan BRIM dulu kepada anak muda. Dan jumlah yang disalurkan oleh Kerajaan Barisan Nasional kepada golongan bujang ketika itu, satu kali dapat RM450. Betul. RM450. Tapi main zaman Hanayo, dengan zaman Syed Saddiq, anak muda daripada 450 kerajaan bagi tinggal RM100. Jadi tindakan mereka cakap tak serupa bikin. Mereka menaburkan gula-gula yang manis, tetapi apabila rakyat memberi kepercayaan, mereka masukkan racun dalam pinggan nasi anak-anak muda. Yang ni anak muda, saya pesan jangan lupa benda tu. Betul. Dan saya nak pesan juga kepada anak muda yang 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun yang baru nak mengundi ni, kalau nak mengenali pemimpin-pemimpin Malaysia ni, contoh sekarang ni Anwar Ibrahim, pemimpin daripada PH, mendabik dada kononnya kalau dia jadi Perdana Menteri, dia tak mau ambil gaji Perdana Menteri. Dah berapa kali. Perdana Menteri pun dia tak nak ambil. Okey, secara ringkas saya nak bagi anak-anak muda, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni 16 September tahun 2008. Oh, ingat. Beliau pernah menipu bukan saja rakyat Malaysia, satu dunia. Sebab ketika sidang media yang dibuat sebelum 16 September itu, kalau tengok mikrofon di hadapan meja dia, daripada BBC, British Broadcasting United Kingdom, daripada CNN, Washington Post. Ini akhbar antarabangsa. Antarabangsa ni. Satu dunia ni sedang mendengar pengakuan Datuk Seri Anwar yang dia cukup kursi untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia pada 16 September tahun 2008. Semua negara tertunggu. Sampai tarikh 16 September, pagi itu, orang mesej. Kita tengok dalam. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri di hadapan Yang di-Pertuan Agong di rumahnya. Di rumah dia. Maknanya satu Malaysia ni kena gencing. Kena tipu. Dan 12 tahun kemudian, pada 23 September tahun 2020, sekali lagi Anwar Ibrahim beritahu, dia bakal Perdana Menteri, cukup kerusi. We got numbers. Kali itu juga ditipu lagi rakyat Malaysia. So, kepada anak-anak muda, kenalilah ini pemimpin PH yang tidak pernah serik untuk menipu kita. So, memang amalan dia. yang pentingnya kita sendiri ni kena fikir. Saya tak heran sampai ada orang tanya sampai bila Datuk Seri Anwar nak menipu. Itu bukan soalan yang sepatutnya kita tanya. Soalan yang patut kita tanya, sampai bilakah kita nak kena tipu dengan Anwar Ibrahim? Sebab Nabi ada sebut al-muslimu la yadkhulu jahra dhabbin marratain. Kita jangan masuk perangkap dua kali. Dulu dia perangkap kita. Dia taburkan manifesto yang cantik macam-macam untuk anak muda. Hapus PTPTN. Kena bayar. Kena bayar juga lah sekali kan. So banyak janji manis itu, janji-janji bulan bintang yang tidak pun boleh ditunaikan. So sekali kita kena tipu, Nabi kata cukup. Kali kedua, you kena ambil pengajaran dan insaf. Dan kali ini pengundi 18. Saya tak boleh ambil contoh di kawasan lain. Kawasan saya Pokok Sena. Undi 18 sampai 20 tahun ada 5,200 lebih kurang. Ramai. Datuk Mahfuz dulu menang di kawasan Parlimen Pokok Sena dengan majoriti juga 5,000. Maknanya jumlah pengundi muda itu adalah jumlah yang boleh menjadi penentu kemenangan dalam parlimen tersebut. Kalaulah kita kata dia keluar mengundi tinggi, anak muda keluar 80% ke atas, memang undi anak muda itu boleh menjadi penentu kepada kemenangan parti-parti dalam parlimen saya. Begitu juga kawasan lain di negeri Kedah. Maknanya mereka sangat signifikan. Mereka ni penting dalam nak boleh mencorakkan keputusan pilihan raya ketika itu. Sebab itulah kali ini saya nak pesan kepada anak-anak muda di negeri Kedah, mungkin yang baru nak mengundi, supaya kita menjadi sebagai generasi yang kalau Al-Quran dia kata at-tabayyun. Sebab tu Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kita nak lahirkan generasi Kedah, generasi tabayun. Tabayun ni apa? Tabayun ni generasi yang dia bijak untuk menilai dan menganalisa setiap berita fakta yang sampai kepada dia. Zaman sekarang zaman handphone dek. Masuk satu cerita, generasi tabayun ni dia membaca dan selepas dia membaca dia menilai. Ini betul ke tak betul? Sembrono ke? Ini cuma dongengan? Realistik ke? Mustahil dilakukan. Golongan tu kita nak lahirkan di negeri Kedah pada PIU yang ke-15 ni.
Kalau Rafizi cakap apa pun, tabayun. Kita cek dulu. Sebab Rafizi ni track record dia banyak membawa dakwah-dakwah dan fitnah-fitnah. Rasa dia hilang 22 Dan bulan orang, itu. orang tanya, Cik Noran, Rafizi ni tak pernah serikkan dengan fitnah. Nama dia pun Rafizi, Raja Fitnah zaman ini. Betul. Singkatan dia kan. Bukanlah nak kata Rafizi lain, okey, ni Rafizi ni. Dia yang ni je lah. Jadi sebab itulah saya minta generasi anak-anak Kedah, generasi muda umur 18 ni, kita yang sekiranya mereka nak masa depan mereka itu agak terjamin, maka terlebih dahulu perlu buat keputusan yang betul dalam pilihan raya kali ini. Sebab kita kena ingat, zaman PH pernah janji 1 juta peluang pekerjaan. Tapi bila mereka menjadi kerajaan, 17,000 penjawat awam hanya dalam beberapa bulan telah diberhentikan kerja. Baru 22 bulan memerintah. Yes, itu jangan dilupakan anak muda. Saya dalam kawasan saya juga, banyak kawan-kawan saya yang kerja dengan Jabatan Awal Khas, hilang pendapatan. Hari nak dekat raya pula tu, bulan puasa. PH tamatkan kontrak mereka, berhenti kerja ni di bulan puasa. Ketika dah ronda tengok baju mana nak beli ke anak-anak. Ketika bini duk fikir kuih raya nak buat apa kuih tahun ni, tiba-tiba kerajaan PH ketika itulah tanpa belas kasihan dia berhenti kerja. Beribu pegawai jasa kawan-kawan saya. Ada yang terpaksa berhenti kerja, buka kedai gunting rambut. Ada yang terpaksa jual sikit-sikit barang tepi-tepi jalan. Itulah kerajaan PH. Dan kalau sekiranya nak masa depan pemuda terjamin, kita kena perbetulkan kerajaan. Macam mana nak perbetul kerajaan? Kita pilihlah kerajaan yang mempunyai track record yang betul-betul baik untuk menggalas tanggungjawab memastikan ekonomi negeri Kedah ini, khususnya kepada anak muda, terjamin. Yang tu saja. Baik, betul. Saya sangat setuju sebab dia berkaitan rapat dengan anak muda. Dan kami sendiri, mahasiswa semua, dah puas kena kencing. Ya. Hanya 22 bulan cukup. Kalau saya nak buat jadi kata-kata imat, berikan 22 bulan kepada PH. Nescaya rosak negara ni, saudara dan saudari. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya kira masa mencemburui kita. Kalau boleh kita nak panjang lagi sebenarnya. Jadi saya nak berikan mungkin sedikit rumusan dan ringkasan yang Cik Noran boleh bagi. Okey, saya cuma nak minta khususnya pengundi-pengundi di negeri Kedah. Sama ada pengundi yang baru nak mengundi atau pengundi yang dulu pernah membuat kesilapan. Kerana dulu rakyat Kedah ni kadang-kadang mereka pun nak try. Saya faham. Ada anak muda yang kata, Abang Noran, kami bukan apa, kami cuma nak try. Daripada anak muda sampailah orang tua. Makcik ni, dia tak pernah undi yang lain selain Barisan Nasional. Tapi dia bagi tahu dia kata, Cik Noran sebab mereka janji kalau mereka perintah, harga getah scrap tu nak naik sampai RM5. Jadi dia undi tu dengan harapan dia nak bagi amanah pada kerajaan Pakatan Harapan ni, kononnya nak naik ke tu, dia try. Kawasan Gering, kawasan Datuk Aziz Rahim di Kupang, di Baling sana tu, ada demonstrasi dulu sebenarnya Datuk Mahfuz Omar buat kat sana. Mahfuz Omar ni amanah lah, parti amanah. Ahli parlimen kami pokok sana. Dia buat demonstrasi di sana. Kononnya kalau PH memerintah, harga scrap 1 kilo RM5. Jadi makcik sana yang menurut kita, dia excited. Konok lah. Excited, maka atas sifat tu lah dia kata, makcik pakar lah Pakatan Harapan. Dia kata, makcik pakar Pakatan Harapan ni kok boleh. Maknanya di situ, walaupun kita gelak ni, kita tengok betapa besarnya amanah yang rakyat bagi. Berharap tu. Sebab tu Tuhan cukup marah orang yang bila rakyat bagi amanah dia khianati. Wa idza tumina khana. Bila rakyat bagi amanah hang khianati amanah dia. Dia pangkah Pakatan Harapan tu dengan harapan dia nak dapat 1 kilo RM5 tu. Dengan mudahnya dia dikencing dan ditipu. Sebab itulah saya pesan kepada semua generasi di negeri Kedah. Sama ada daripada yang muda sampailah yang dewasa ni. Tengok ke belakang balik, ambil pengajaran. Kalau tersalah kita pilih, maka natijahnya akan berat. Salah orang yang kita cari, memang kita akan menerima kehancuran. Sebab Nabi sebut, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'ah." Bila satu benda, satu urusan hang bagi kepada orang yang salah. Orang yang tidak ada kemahiran, tidak ada pengalaman, tidak ada idea untuk mentadbir. Kita bagi orang tu, fantazir sa'ah, tunggulah kehancuran. Jangan hancurkan negeri di lapang padi. Kembalikan kepada on track, back on track. Bakallah kita bagi semula kepada Barisan Nasional. Yang memang kita bukan nak mendebit dada, tetapi kita ada track record yang terbukti. Mampu untuk menjaga keseluruhan rakyat negeri Kedah. Sama ada segi ekonomi, sosial dan sebagainya. Dengan lebih terjamin. Itu saja permintaan saya kepada orang-orang di negeri Kedah. Baik, terima kasih. Dia satu perkara yang sangat penting kepada bukan saja rakyat Kedah, tuan-tuan. Kepada satu Malaysia. Kepada semualah. Kepada lebih 32 juta rakyat Malaysia dan juga khusus kepada yang boleh mengundi.
kita dah membazirkan satu penggal. Ya, Sebab nak memulihkan semula negara, Saki-Baki ni kita dah, walaupun hujung-hujung Barisan Nasional dah tunjukkan, walaupun dapat sikit, kita dah boleh selesaikan beberapa masalah. Dan kita committed untuk bantu lagi dan betulkan negara dengan kestabilan dan kemakmuran yang kita janjikan. Sebab kita percaya, dah banyak dah perkara kita buat dengan kestabilan dan kemakmuran ni. Tapi apapun saudara, pilihan sekali lagi di tangan anda semua. Pada 19 November 2022 adalah hari penentu saudara dan saudari. Adakah negara ni akan terus dipacu dengan kekencingan dan kehancingan ataupun akan ditadbir dengan keadaan yang stabil, rakyat tak diheret dalam kemelut politik yang saya kira dah kalah drama Indonesia dah bersiri-siri. Jadi apapun sekali lagi pilihan di tangan anda. Apa-apa pun daripada Komunikasi Barisan Nasional kami ucapkan terima kasih kepada Encik Noran, Naib Ketua UMNO bahagian Pokok Sena. InsyaAllah kita akan berjumpa di belah-belah utara. Kalau saya balik di Perlis, insyaAllah akan bertandanglah ke sana. Jadi apa-apa pun sekali lagi saudara dan saudari, jangan lupa ada banyak lagi episod kita nak bincang, kita nak borak di masa-masa hadapan dalam Bicara Nasional. Apa-apa pun sentiasa follow, like dan share semua social media Komunikasi Barisan Nasional. Kami akan bawa bukan sahaja berita-berita terkini, bahkan kita akan bawa juga isu-isu dan juga update tentang pilihan raya umum ke-15. Jadi apa-apa pun segala yang baik tu datang dari Allah SWT, yang buruk tu datang daripada Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go!